bacaan yang baik dan juga benar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia baca tidak berlagu, tetapi cara dia baca itu seolah-olah mendendangkan Quran itu pada maknanya, maka orang belakang terasa. Macam ada setengah yang baca tu dia feel dengan makna, orang belakang terasa. Betul tidak? Antum kan kadang tak faham pun boleh terasa kan? Itu pasal dendangkan ni bagus. Yang suara sedap dendangkan untuk bantu orang belakang. Baca kalau boleh hadirkan makna. Antum kadang dengar Hindustan pun boleh faham, boleh menangis, betul tak? Khushiyon har hum sehti hai. Itu pun dah dil pe bajpa rehti hai. Ab tak kaisi ne na jana. Kita bila dengar pun faham pun tidak. Macam mana? Isteri pula datang di belakang. Seronok mana dah? Cukup dah tu. Haji-haji yang di luar sana minta masuk sekali, kita khatam sama-sama, ambil barakah majlis. Ahlan wa sahlan. Sebab ada lelaki ni kat dalam ni, ni khatam kita, main masuk sekali nah. Biasa dalam majlis khatam, yang terbaiknya dia berdepan dengan guru yang mengkhatamkan, supaya guru dapat melihat mata nazrah. Mata guru tu nazrah, melihat orang-orang yang di depan dia untuk mengkhatamkan. Ini sanad-sanad saya, bukan nak menunjuk ya, jangan silap faham, nak beritahu kita di akhir zaman ni perlu sangat kepada sanad-sanad. Kerana fitnah akhir zaman, ramai yang takut tersilap dalam menyampai dan menafsirkan kitab-kitab itu mengikut pemikiran mereka dan tidak berhubung kepada penulis kitab. Jadi akhirnya yang sampai kepada kita bukan pemikiran penulis kitab, tetapi pemikiran orang itu. Maka pemahaman kita akan silap. Ya. Saya mungkin tidak bacakan sanad-sanad itu. Ini sanad-sanad saya. Ini semua sanad-sanad lah. Sanad-sanad kepada pengijazahan. Yang ini sanad paling besar kali. Dia nak koyak lah. Terpaksa salutip, dia koyak. Jadi, wala fakhar bukan untuk kebanggaan, tetapi adalah untuk memastikan pengajian-pengajian itu sanad. Kalau orang kata tak ada sijil, ni sijil Azhar. Nampak? Buya sijil banyak, tapi buka pondok je. Jadi cari sijil ni tak semestinya sijil sembelih kambing, sembelih binatang pun aku ada. Tu. Sijil pejabat agama, sembelih. Sekarang ni semua dengan sijil. Ini sijil.
Ini pun sanad juga. Sanad seluruh kitab-kitab Imam Syafi'i. Takut orang duk kata Ustaz Fadil ni duk cakap-cakap betul ke dia ada sijil. Tu MA, ijazah lanjutan, American Open University, Kairo, Mesir. Yang ni yang di Malaysia saya ambil double master, OUM. Tu, tengok. Final CGPA 3.95. Ya? Nampak tak? Tak nampak. Nanti nak tengok-tengok. Bangga kan? Tak guna pun. Ia sampah. Okay. Cuma nak beritahu, perjalanan kita dalam menuntut ilmu itu bukan matlamat dia. Jika kita tak nak, Allah bagi semua. Tinggal PhD aja, on the way. Tak tahulah, rasanya tak selesai kot. Masih bertekak je. Jadi mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan. Baik, sebab orang muslimat sini dah lama dengan saya, tapi mungkin tak pernah kenal, tak tahu pengajian-pengajian saya dan sebagainya. Ala kulli hal khair insya-Allah. Mudah-mudahan orang panggil tenang-tenangkanlah diri. Ya, mudah-mudahan Allah SWT pemudah. Sebab ada guru saya pesan, dia kata kadang sijil ni memang tak guna. Sanad-sanad ni tak perlu tunjuk. Tapi kadang-kadang orang nak naik kapal terbang, dia nak tahu yang bawa kapal terbang tu ada sijil, baru dia tenang. Lantaklah tak pandai bawa pun, tapi ada sijil. Daripada bila yang pandai bawa tak ada sijil, dia jadi takut nak naik kapal terbang. Wallahu ta'ala alam. Tapi antum tak perlu yang tu, sanad sudah cukup. Situ sijil paling besar sekali. Tamam. Tapi kalau Allah nak bagi macam Buya, ambil je lah. Yang ni jangan kemaruk sangat benda tu, sehingga jadi tak tentu arah. Khair insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله لما يعلمه الله. أستغفر الله كما يحبه الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Hari ini insya-Allah kita mudah-mudahan dipermudahkan Allah mengkhatamkan kitab kita Adab Sulukil Murid yang bermula berapa tahun lepas? Al-Naimah 13 tahun 12 tahun 12 tahun kita, subhanallah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan usia kita, panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Al-ibratu biman sadaq wa laysat biman sabaq. Dalam kaedah perjalanan menuju Allah ini, ibrah yang dilihat itu pada yang jujur dan teguh, bukan yang mendahului dan yang terkehadapan ataupun yang cepat selesai. Hikmah dia tengok Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi bermula daripada Adam alaihi salam, dan akhir sekali yang keluar siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang last tu jadi imam kepada seluruhnya daripada awal sampailah akhir. Yang mana kadang-kadang Allah melewatkan ada li hikmatin wa ahwalin wa dhurufin. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan kita membaca, dan saya tidak syarah panjang sangat kali ini untuk kita baca dan khatamkan, sebab kita pun di pada khatimah sebenarnya. Yang mana kita sampai kepada qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata penulis kitab al-alim al-allamah da'i ila Allah al-habib Abdullah Alwi Al-Haddan. Mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. قال وصمته فكرة وعبرة يسبق فعله قوله ويصدق علمه عمله شعاره الخشوع والوقار ودثاره التواضع والانكسار. Disebutkan wasamtuhu, di antara sifat orang-orang yang nakkan Allah dan nak berjalan di jalan Allah dan nak sampai kepada Allah, antara sifat yang tertonjol pada dirinya, samtuhu fikratun, apabila dia diam bukan diam kosong, tapi samtuhu fikratun wa ibratun, diamnya itu bertafakkur, iaitu memikirkan Allah, memikirkan perjalanan dia, bermuhasabah diri dia. Maka bila dia diam bukan diam kosong, tapi diam yang berisi dengan memikirkan hubungan di antara dia dengan Allah, kekurangan yang dia ada, apa yang perlu dia buat untuk dia mendekatkan diri pada Allah. Otaknya selalu berfikir, wa ibrah, dan mengambil iktibar pada apa yang dia lihat. Melihat orang miskin buat dia ingat Allah dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang kaya, maka berfikir dia bahawa mudah-mudahan Allah memelihara orang ini dan beruntungnya orang ini kerana dapat menggunakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yasbiqu fi'lahu qawlahu, dan perbuatannya ataupun amalnya mendahului ucapannya. Kerana orang yang berjalan di jalan Allah, maka dia mempelajari yang dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ilmu apa? Supaya kita faham, at-tasawufu iaitu at-takhalli minal qabih وأن تخلي قلبك من القبيح وتحلي قلبك بالصحيح حتى تنجلي فيه الأنوار وتنكشف فيه الأسرار. Itu tasawuf. Tasawuf apa dia? Iaitu mengosongkan hati daripada selain Allah, iaitu mengosongkan hati daripada segala yang buruk dan menghiaskan hati dengan segala yang benar dan baik daripada sifat-sifat mahmudah.
Bila kita kosongkan daripada selain Allah dan daripada selain perkara-perkara yang baik yang Allah nak ada dalam hati kita, kemudian bila kita hias dengan perkara-perkara baik, pertamanya dengan Allah dan Rasul dan segala perkara yang baik yang diredai oleh Allah SWT daripada sifat-sifat mahmudah. Bila berlaku proses itu, maka tanjali fihil anwar, maka akan bercahaya di dalam hati itu cahaya. Akan menjelma di dalam hati itu cahaya. Bila ada cahaya yang asalnya gelap, maka bila ada cahaya watankashifu fihil asrar, maka sebelum ini yang tak nampak kerana gelap dalam hati kita itu, bila ada cahaya maka terang. Bila terang, nampak sesuatu yang tersembunyi. Dan itulah dipanggil, kerana itu amal mendahului bagi orang ahli tasawuf. Mesti dia beramal kerana apa? Kerana dalam ilmu tasawuf yang kita belajar prosesnya macam mana menyucikan hati, tetapi ilmu yang sebenarnya selepas amal. Kerana itu disebutkan Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan kamu sesuatu. Maka bila hati yang sudah bersih, maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu, iaitu rahsia-rahsia. Yang mana membawa maksud apa? Allah akan campakkan di dalam hati itu, dipanggil wijdaniyah. Ini penting saya kena sebut. Banyak kali saya sebut sejak akhir-akhir ini. Wijdaniyah, iaitu sesuatu yang dicampak dalam hati, membuatkan kita ada rasa. Kerana itu dalam Islam, seorang Muslim yang sempurna, dia mesti ada aqidatun, dia kena ada amaliyatun, dan dia kena ada pada diri dia wijdaniyatun. 3. Aqidah, iaitu yang balik kepada rukun iman. Aqidatun, maknanya percaya. Ramai sini semua percaya kan? Allah sahaja pemberi rezeki. Percaya? Percaya. Kemudiannya amaliyatun, amaliyah Islam, iaitu salat, puasa, zakat, zahir kita. Yang 3 ni, nombor 3 ni selalu tidak didapati, iaitu wijdaniyatun, rasa, perasaan, sesuatu yang didapati dalam hati. Ramai orang kata Allah saja pemberi rezeki, tapi betul ke dia rasa begitu? Dia Muslim kerana dia percaya Allah saja pemberi rezeki. Betul? Tapi perbuatan dia, hati dia, keresahan dia, adakah menunjukkan dia itu benar-benar berkata bahawa Allah sahaja pemberi rezeki? Tak ada. Kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita percaya Allah Maha Besar, betul? Kalau tak percaya, kufur. Alhamdulillah, tauhid kita lepas. Alhamdulillah, amaliyah kita salat. Tapi banyak yang tak dapat wijdaniyah, iaitu rasa Allah Maha Besar. Dia tahu Allah Maha Besar, dia percaya Allah Maha Besar, tapi dia tak rasa Allah Maha Besar. Ini orang panggil tasawuf. Itu yang perlu kita menyucikan hati kita untuk Allah ajar kita benda tu. Bila dapat dalam hati kita, kita boleh nak kiaskan untuk dekat dengan faham. Rasa antum pada anak antum bila orang kacau dengan rasa antum pada anak orang lain bila orang kacau, rasa apa? Itu orang panggil wijdaniyah. Betul tidak? Jangan tipu kata bila orang buat anak orang, kita rasa macam orang buat anak kita. Susah nak dapat tu rasa tu. Begitu kita dengan Allah. Lebih-lebih Allah itu ghaib sekarang ini. Bukan Allah di alam ghaib. Maknanya Allah tu kita tidak lihat, kita tidak nampak sekarang. Tapi Allah itu wujud. Dan insya-Allah hari kiamat nanti kita akan lihat dengan kelayakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan fizikal sebagai seorang manusia makhluk melihat dengan mata dan sebagainya. Mesti ditakwilkan kerana Allah tidak berarah. Sebab kalau kita lihat dengan mata, maknanya Allah tu ada arah dekat situ. Maka tauhid kita tidak berpegang begitu. Jadi kita letak maknanya melihat Allah sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya pernah kiaskan, kadang-kadang bila kita pergi pantai, kita kata cantik pantai tu. Lalu orang tanya kan, kat mana cantik pantai? Tak tahu cantik. Kat mana? Dekat laut? Dekat pasir? Dekat kayu? Saya baru tahulah, saya cakap cantik, tapi yang mana cantik saya pun tak tahu.
Tapi cantik. Itu saja dah boleh nampak. Kita tidak mengarahkan ke mana-mana, just cakap cantik saja. Wallahu ta'ala alam. Walaupun tidak exactly seperti itu, sebab itu makhluk, tetapi mudah-mudahan mendekatkan faham. Ala kulli hal, ini yang kita nak cari bila kita mengaji tasawuf. Sebab bila hati sudah bersih, maka Allah akan campak ilmu yang dipanggil wijdaniyah, iaitu rasa. Sebab tasawuf ni rasa. Kerana itu, tasawuf ni bukan berbual. Imam-imam para ulama kita, antaranya Imam Malik, at-tasawufu laysa bil qil wal qal. Tasawuf itu bukan dengan bercerita-cerita. Duduk kedai kopi, kau tahu. Kau tahu tak macam mana Allah SWT? Kau feel tak? Kau tengok switch tu, kalau tutup hilang cahaya tak? Kalau buka ada cahaya tak? Kemana hilang cahaya? Bukan untuk berbual-bual. Yang ramai orang sekarang ni duk bual-bual, kononnya dia bertasawuf sangat. Tidak. Tasawuf amal. Tasawuf itu amal. Kan itu disebut yasbiqu fi'lahu qawlahu. Mendahului amalannya daripada kata-katanya. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Dan ilmunya membenarkan amalnya. Apa yang dia tahu nampak pada amalnya. Apa yang dia percaya nampak pada pegangannya dan amalnya. Bila dia yakin Allah pemberi rezeki, nampak pada amalnya dia yakin Allah pemberi rezeki. Apabila dia kata Allah Maha Besar, nampak bagaimana dirinya diletakkan sentiasa di tempat-tempat yang mana takut Allah murka kepadanya, maka dia tak pergi ke tempat itu, dia duduk di tempat-tempat yang mulia. Baik. Orang panggil syi'aruhul khusyu' wal waqar. Dan tanda-tanda yang dapat lihat padanya khusyuk dan waqar dan tenang. Khusyuk maksudnya apa? Tadhallul, iaitu sentiasa berasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasa malu, berasa kurang diri dia. Sebagaimana para ulama semalam saya ada mengajar, man lam yara fi nafsihi nuqsan wa kullu awqatihi nuqsan. Sesiapa yang tak melihat diri dia ada kurang, maka seluruh waktunya itu sia-sia dan terbuang. Kerana apa? Kerana dia takkan berisi masa dia itu untuk menampung kekurangan yang dia ada. Sebab dia rasa dia perfect. Dia rasa saya rasa tak ada dosa saya. Saya sembahyang, okey. Saya ibadah, okey. Berat tu. Maka seluruh waktunya itu tersisia. Kerana dia dah tak isi dah untuk memperbetulkan diri dia dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Dia rasa agama Islam itu sekadar dia dapat lakukan semua tu dah selesai. Memang, tapi yang terlalu rendah dan dalam bahaya sebab hatinya masih tak selesai. Dia sekadar jalankan yang mana fardu dan sebagainya. Memang betul. Ada sahabat tanya Nabi SAW, kalau kau lihat aku berpuasa, kalau kau lihat aku keluar zakat, kalau kau lihat aku sembahyang hanya 5 waktu, adakah aku masuk syurga? Dia tanya pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kata, masuk. Ya masuk. Tapi kena faham, kena lihat hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nabi bila berkata berdemikian, maknanya yang sempurna solat 5 waktunya itu, zahirnya, batinnya. Barulah boleh dapat. Kenapa? Ada hadis yang lain, contohnya dalam hadis Qudsi. إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي. Allah SWT menyebutkan, hanya aku hanya menerima solat yang macam mana? Daripada orang yang bila dia sembahyang, dia tawaduk pada aku. Bila dia sembahyang tu, dia merasakan, tu wijdan, rendah diri pada Allah. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, rasa kedil di depan Allah SWT. Allah Maha Besar. Jawab sendiri dalam hati masing-masing, kita tu di level yang mana?
Kadang-kadang kita khusyuk pun tidak ada. Kadang-kadang kita semayang. Jadi patutnya kita tak boleh nampak diri kita tu sempurna. Sentiasa kurang. Dan sentiasa hendak menambah dan menjadikan diri kita semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat dengan Allah. Ini kadang-kadang kita semayang pun tak berapa khusyuk. Dulu saya pernah buat contoh. Bila semayang imam baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kat belakang dah kata dah. Yang ini kalau baca ni, satu surah mati ni. Dah lama nak tunggu. Sampai, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Wah, ni dah separuh dah muka surat. Yang ni kontrol dah rukuk dah. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Allah sambung lagi sampai bawah, terus pula sambung ke belakang pula. Allahu Akbar. Kita yang kat belakang rasa macam mana? Tak ada tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa, tak feel benda tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengimprovekan kita, insya-Allah. Ini saya bila saya nasihat ni, di saya dan antum semua. Tidak ada rasa melebihi antum sikit pun. Cuma bila dah duduk depan ni kena beginilah. Masing-masing kita ubah diri kita, insya-Allah. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Taib. Maka disebutkan syiarul khusyuk wal waqar wa ditharuhu, dan selimutnya tawadhu' wal inkisar, sentiasa tawadhu' dan sentiasa inkisar, pecah hatinya kerana Allah, sedih hatinya kerana Allah, sentiasa sedih. Contoh macam baca Quran, ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran, minta maaf, riwayat Imam Daruqutni yang mana disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'ana nazala bihazanin ataupun bihuznin, boleh bil dhammah atau bil fathah, bihazanin bihuznin. فَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا ataupun fatabakau, boleh dua-dua. Maka disebutkan dalam hadis ini, kalau riwayat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut dengan fatabakau. Nabi kata sesungguhnya Al-Quran ini turun, di dalamnya itu diiringi dengan banyak perkara yang membuatkan hati itu sedih. Faham tak? Sedih? Sedih dengan kekurangan kita, sedih dengan tanggungjawab yang kita tak lakukan, sedih. Maknanya benda tu fabku. Sayyidina Umar sendiri pun bercakap, mengulang hadis ini, fabku, maka menangislah bila baca Al-Quran. Fa illam tabku, tapi kalau sekiranya kamu tidak menangis, fatabaku atau fatabakau, maka cubalah untuk nangis, buat nangis. Usaha, takalluful buka. Takalluful buka ni maknanya apa? Bebankan diri untuk menangis. Tak reti nak macam mana? Jumpa artis-artis yang berlakon yang mudah nangis tu. Dia orang ada art tu, cuma dia letak di tempat yang salah. Maka baca Quran. Bila kita baca Quran, mari. Contohnya bulan Rejab itu banyakkan baca apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah semua yang di langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Engkau simpan, kau zohir, kau sembunyikan, semua Allah tahu. Tak mari ke rasa masa tu takut, rasa sedih. Kemudiannya bila kita baca Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sehingga akhir tu sampai La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Di situ rasa malu, rasa sedih kerana bersyukur jadi hamba Allah, kerana Allah kata laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Kalau Allah cakap begini, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat, lama dah hancur kita.
Ayat itu Allah nak sebut laha ma kasabat, iaitu kebagi kita pahala kasabat. Kasabah, kalimah kasabah yang membawa maksud kita buat aja satu, Allah balas selalu pahala. Tetapi kalau bab dosa, Allah kata apa? Wa 'alaiha ma iktasabat. Dia kasabah, iktasabah berbeza. Kasabah buat aja dapat selalu. Iktasabah buat banyak kali baru Allah bagi. Bila bab dosa, Allah kata bila dia terlalu buat banyak kali dan Allah tengok dia insist, baru Allah bagi satu dosa. Cuba tengok rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rasa syukur, rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudiannya apa? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Maksud baca tu filkan, wijdan, hadir, takalluf. Maknanya bebankan diri kita untuk memfilkan benda tu. Masa minta tu minta betul-betul. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau ambil, janganlah kau balakan aku, janganlah kau berikan aku dosa pada benda yang aku lupa dan pada benda yang aku tersalah, ya Allah. Minta masa tu. Tu pasal saya kalau bulan Rajab memang surah tu je saya baca. Setiap kali sembahyang asyik lillahi ma fis samawat aja, mana-mana saya pergi. Sebab apa? Sebab kita nak sedarkan diri kita bulan Syaban. Ni dah masuk bulan Rajab, ni dah masuk bulan Syaban. Banyakkan selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Maka sentiasa hatinya itu tawadhu wal inkisar, pecah hatinya. Kerana itu dalam hadis itu, dalam riwayat yang lain ada sambungan lagi. Dalam riwayat yang lain disebut wa taghanna bil Quran. Syarah sebenarnya dalam hadis itu, riwayat yang itu, dan dendangkan Al-Quran. Itu syarah kepada supaya usaha untuk nangis, tabakau tadi itu. Sebab dengan mendendangkan Quran itu boleh membantu kita rasa sedih. Maka Nabi kata fataghanna bil Quran. Kemudian Nabi kata apa? Fa bal lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Ini kena faham, kena lihat hadis-hadis lain syarahnya, mengaji dengan guru-guru yang bersanad. Nabi kata sesungguhnya siapa yang tidak mendendangkan Al-Quran maka bukan daripada golongan kami. Berat tu. Jadi kena faham di situ, bukan maknanya wajib nak kata fardu ain, nak kena belajar lagu-lagu Quran, kan? Tapi disebutkan taghanna di situ iaitu qiraatun sahihah, iaitu husnun wa sahih, iaitu bacaan yang baik dan juga benar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia baca tidak berlagu, tetapi cara dia baca itu seolah-olah mendendangkan Quran itu pada maknanya, maka orang belakang terasa. Macam ada setengah yang baca tu dia feel dengan makna, orang belakang terasa. Betul tidak? Antum kan kadang tak faham pun boleh terasa kan? Itu pasal dendangkan ni bagus. Yang suara sedap dendangkan untuk bantu orang belakang. Baca kalau boleh hadirkan makna. Antum kadang dengar Hindustan pun boleh faham, boleh menangis, betul tak? Khushiyo harham sehati hai. Itu pun dah dil pe berjumpa rehati hai. Ab tak kaisi ne na jana. Kita bila dengar apa? Faham pun tidak. Macam mana? Isteri pula datang di belakang. Seronok mana dah? Cukup dah tu. Nak bagi contoh saja. Baik. Maka baca Quran lepas ni cuba nangis. Cuba nangis, hadirkan. Jangan marikan ni suara orang muda-muda ni. Suara sedap-sedap. Jangan bila baca, ini mesti orang puji ni. Duk baju. Hasbi Rabbi. Kena pula ada perempuan macam Allah. Dia dah kembang. Jalallah ma fi qalbi.
qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tu mari daripada dalam tu. Mudah-mudahan ada yang rasa. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Baca biar dari dalam keluar. Bukan daripada mulut saja. Buat macam tu dan jangan khayal dengan pujian orang. Suara. Benda tu tak ke mana, tak pergi mana. Bila dah tua besok dah tak sedap dah suara. Dah, baik. Maka disebutkan yattabi'ul haqqa wa yu'thiruhu. Ini satu lagi sifat. Kalau kita ni di jalan Allah, maka dia akan ikut yang benar dan mendahulukan yang benar. Walaupun membuatkan akan ada pengorbanan daripada sudut kerjanya, atau pengorbanan daripada sudut hartanya, atau pengorbanan daripada kurang pengikutnya, tapi itu yang benar. Dia tak kisah. Yang penting dia dalam kebenaran. Dia sebab dia risau hanya besok di depan Allah, dia lepas. Dia tak kisahlah makhluk suka ke tak suka. Lebih-lebih akhir zaman ni. Akhir zaman ini, hari ni orang suka, besok orang tak suka. Orang judge orang tanpa usul periksa. Banyak. Baik. Kalau orang Kelantan kata, judge orang tanpa tahu duduk perkara. Tak tahu keadaan dia macam mana. Kita pun judge macam-macam. Baik. Dengan itu Nabi SAW dia sentiasa beritahu. Pernah Nabi bila kahwin dengan Safiyah ibn Huyai. Nabi ketika tu kahwin, ramai sahabat tak ada masa Nabi kahwin tu. Bila Nabi berjalan dengan Safiyah, ketika tu ada dua orang sahabat melalui Nabi. Berselisih dengan Rasulullah. Maka mereka memberi salam pada Rasulullah. Tapi nampak pada wajah mereka, Rasulullah melihat tu macam orang panggil apa? Perempuan mana pula ni kan? Macam tu lah. Nampak muka tu. Bila dia orang berlalu tu, terus Nabi berpusing. Wahai sahabatku, ini isteriku yang baru ku kahwini. Nampak tu? Nak elak terus supaya jangan bersangka buruk. Kan itu nak kena faham. Baik. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad ni dia tak nak sungguh umat dia ni sikit pun jatuh. Sikit pun salah. Sikit pun dia nak jaga umat dia supaya jangan jadi rosak. Ni Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bangkit dengan beliau insya-Allah hari kiamat. Amin. Maka disebutkan yattabi'ul haqq wa yu'thiruhu wa yarfudul batila wa yunkiruhu, dan dia menolak perkara yang batil dan mengingkarinya. Yuhibbul akhyar wa yuwalihim, dia mencintai orang-orang yang baik, yang soleh. Wa yuwalihim, dia yuwalihim ni maksudnya menjadikan mereka itu pemimpin mereka, maknanya yang guide hidup mereka, dijadikan mereka pemimpin. Kalau dalam terjemahan antum tu dan melindungi mereka boleh juga, tapi yang paling tepat yuwalihim. Ketika saya baca kitab ini, kita Arab masa tu tidak ada terjemahan, maka disyarahkan guru saya ketika itu dengan membawa maksud iaitu menjadikan mereka itu pemimpin kita, maknanya guide kita. Mana-mana kita nak hukumkan diri kita, hidup kita, kita akan bertanya pada dia, minta dia berikan pandangan dia. Baik. Wa yabghadul asyrara wa yu'adihim, dan membenci orang-orang jahat dan menentangnya, iaitu menentang mereka hal keadaan jahat mereka. Itu kena faham, hal keadaan jahat mereka, bukan benci zat badan mereka, tetapi sikap dan perbuatan jahat mereka. Sebab zat badan kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak tahu, mungkin besok dia berubah. Hari yang dia jahat itu kita tidak suka sikap dia dan tidak mendekati dia kerana sikap dia yang tidak baik itu. Boleh faham? Baik. Maka disebutkan
khubruhu ahsan min khabarihi. Ilmu dia itu lebih baik daripada khabar dia. Dia sebenarnya khubruhu tu maknanya ilmu khibrah. Balik pada kalimah khibrah, iaitu ilmu yang ilmu dia yang telah diuji. Maksudnya khibrah yang mana maksudnya bila kita jumpa dia betul-betul, dia itu lebih baik daripada khabar yang kita dengar. Ilmunya, akhlaknya, concernnya, amalnya, masya-Allah, tabarakallah. Wa mu'asyaratuhu atyabu min dzikri. Macam saya sebutkan tadi, yang mana tak perlu saya jalan aja ya. Wa mu'asyaratuhu atyabu min dzikrihi, dan perilakunya perilakunya lebih indah daripada namanya. Muasyarah ni bila dia bercampur dengan orang, perilakunya lebih indah daripada namanya yang disebut-sebut, yang diwar-warkan. Bila tengok lebih daripada itu lagi. Khafiful ma'unah, banyak menolong. Ba'idun 'anil ru'unah, jauh daripada segala kotoran hati. Maknanya dia tak bersangka buruk dengan kita, tidak berhasad dengan kita, tidak orang panggil ada burdun pada tubuh badan kita, benci pada kita dan sebagainya. Baik. Aminun ma'mun, dia dipercaya dan dapat dipercaya. Orang bila dengar dia tu, dia tak ada terlintas dalam kepala dia ni nak bohong. Percaya selalu dia. Bila dia cakap tu percaya. Hati tu tak boleh, tak mampu nak menidakkan. Percaya selalu pada dia. Dan dapat dipercaya. Dan dia memang diamani kepercayaan kepadanya itu. Wala yakhunu, tidak berbohong. Wala yakzibu wala yakhunu, tidak pernah berbohong dan khianat. Jujur dia. La bakhilan wala jabbanan, tidak bakhil dan tidak pengecut. Wala sabbaban wala la'anan, tidak memaki dan tidak melaknat. Wala yashtaghilu an buddihi, iaitu dan dia tidak sibuk dengan an buddihi, iaitu dengan bahagiannya, iaitu malihi, dengan hartanya. Wala yashihhu bima fi yadihi, dan tidak pelit dia, kedekut dia atas apa yang dia miliki. Antum nak ajar diri ni supaya buang sifat bakhil ni, setiap kali keluar rumah masukkan duit dalam poket antum dengan niat siapa yang antum jumpa yang memerlukan, atau ketika tu orang tu memerlu, kita bagikan aja apa yang ada dalam poket kita. Maknanya bagikan sampai habis, tak balik rumah kecuali habis duit tu. Dapat tu, masya-Allah. Mudah-mudahan lama-lama hilang bakhil tu. Itu bapa saya ajar. Al-Fadhil Ustaz Ismail, Haji Ismail, almarhum Ustaz Haji Ismail bin Muhammad, bapa saya tu meninggal umur saya 7 tahun. Minta maaf, 12 tahun. Yang 7 tahun tu adik saya, 6 tahun adik saya. Saya 12 tahun, darjah 6, bapa saya meninggal. Dia pensyarah di Kolej Sultan Hasan Al-Bolkiah di Brunei, pensyarah bahasa Arab. Maka bapa saya selalu ajar, antara benda dua yang paling saya ingat yang tu, iaitu sentiasa ada duit dalam poket untuk sedekahkan ke orang. Kemudiannya yang kedua, tiga. Yang kedua, iaitu bila lalu kubur, sedekahkan setiap kali Fatihah bila lalu kubur. Maka orang kat kubur tu akan ingat engkau besok bila kau masuk alam barzah. Inilah orang yang selalu membantu kita. Siap-siap kita boleh mendapat syafaat ahlul kubur. Kemudiannya yang ketiga, bila kita musafir, dahulukan jamak takdim daripada jamak takhir, kerana kita takut dalam perjalanan tu mati dan tak sempat kita solat. Tapi kalau takdim, kalau mati, kita dah solat dan telah jalankan tanggungjawab. Masya Allah, mudah-mudahan bapa saya dicuri rahmat dalam kuburnya dan bersama orang-orang soleh, insya-Allah, amin. Baik. Mana tadi? Khubruhu ahsan min khabari wa mu'asyaratuhu atyabu min dhikrihi, dah baca dah. Wala sabbaban wala la'ana wala yashtaghilu an buddihi wala yashuhu bima fi yadihi. Seterusnya, tayyibut tawiyah, iaitu memiliki hati yang baik. Tawiyah di sini maksud qalbun, iaitu memiliki hati yang baik. Maksud bila hati yang baik ini, hati yang diisi dengan sifat-sifat yang baik. Hasanun niyyah, niat dia juga baik, bagus, sentiasa berniat baik. Bangun aja pagi, banyak niat baik yang dia letak dalam hati dia. Dia dah set dah, aku nak buat baik yang ini, nak buat baik yang ini, nak buat baik yang ini, aku berniat nak buat ini, buat begini. Dan dia minta pada Allah permudahkan. Dan dia pun jalan, tawakal pada Allah.
Sahatuhu min kulli syarrin daqiyah. Sahatuhu, dia sebut sahatuhu ni, asal maksud sahah ni iaitu makanun wasi'. Sahah ni makanun wasi', asalnya iaitu tempat yang lapang. Tapi di sini membawa maksud hati dia juga. Setengah ulama kata bukan hati. Sahah yang disebut dalam hati ni nahiyatul qalb, sudut hati dia yang paling dalam. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah, iaitu suci daripada segala kejelekan. Wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah. Oh, ni himmah dia tinggi pada sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah tu, semangat dia kuat. Guru saya Al-Habib Umar menyebutkan martaqa ilal qimmah illa bil himmah. Seseorang tidak dapat naik kepada nilai yang tinggi kecuali dengan himmah, semangat dan kesungguhan yang tinggi. Bila benda yang berkait dengan nak mendekat diri pada Allah, nampak ketegasannya, nampak kesungguhannya, nampak keinginannya yang meluap-luap. Bahkan bukan hanya pada diri dia, bahkan orang sekeliling dia. Dia nak orang sekelilingnya juga dapat sedemikian. Baik. Min rabbi alayya wa nafsuhu ala dunya abiyah. Dan nafsu dia pada dunia itu abiyah, iaitu apa dia? Menolak, bersifat menolak dunia. Bukan bila sebut menolak itu ni cerita hati. Bila sebut hati, kita tak nampak. Zahir boleh berlakon. Dah, yang dimaksud sini hati itu menolak. Karena itu zuhud amalan hati, tawakal amalan hati, yakin amalan hati. Jadi kita sendiri yang tahu kita ada ke tidak, beramal ke tidak. Luar boleh berlakon, pakai compan camping, duduk kat luar. Nampak zuhud? Tak ada. Tapi benarkah dia zuhud? Benarkah hati dia tak mikir dunia? Tak mustahil orang yang pakai kereta besar-besar itu zuhud dia. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya tak mau, tapi benda itu mudah nak dapat dan dia pakai. Saya ingat guru saya pesan, bagi orang yang dipermudahkan rezeki, tetapi dia tidak, maknanya Allah berikan dia murah rezeki, yang mana dia tak tinggal solatnya, ibadahnya, dakwahnya, tapi rezeki itu datang pada dia, maka sentiasa fikir dalam otak, kita gunakan apa yang dipermudahkan Allah untuk diguna. Itu saja set dalam kepala. Dia pakai kereta besar, woi besarnya kereta ustaz, besarnya kereta syekh. Saya cuma gunakan benda yang saya dipermudahkan guna. Sangat bodoh saya bila diberikan kereta ini tanpa saya perlu nak meninggalkan solat saya untuk mencari duit untuk membeli ini. Dan bila Allah permudahkan yang mahal ini, bodoh saya jual dan membeli yang kecil, sedangkan saya perlu keluar duit untuk beli yang kecil, sedangkan yang ni yang dipermudahkan Allah. Ni orang panggil dia itu zuhud. Dia tak kisah pun benda tu mudah aja. Dipermudahkan, nak buat macam mana? Apa yang kita hasadkan? Baik. Kerana itu benda ni amal hati. Dia saja tahu dia ada ke tidak benda tu. Jadi jangan judge dia melalui zahir dia. Hati-hati. Kita pula kalau hati tak ada, jangan pula berlakon contohnya kita ada pula benda tu. Ni masalah juga. Dia jadi munafik. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tawaduk amalan hati, bukan luar. Luar boleh. Apa khabar? Itu boleh. Bagus dan sikap tu bagus, tapi hakikat dia dalam ni tawaduk sungguh atau tidak? Ada takabur atau tidak? Sebab sifat takabur ni sifat dia macam mana? Iaitu bataral haq wa ghamtun nas. Kalau kita masih ada situ, masih takabur lagi. Iaitu bataral haq, menolak kebenaran. Benda tu benar dah tapi tak boleh nak terima. Sebab ego kita. Yang kedua, memandang rendah orang lain di bawah dia. Imam memandang rendah dari sudut keduniaan ataupun dari sudut akhirat. Engkau siapa? Aku siapa? Kecuali bagi orang-orang yang memang Allah zahir dan angkat hijab, memang dia lihat bagaimana diletakkan Allah kedudukan dia. Maka dia kena beritahu orang supaya orang dekat dengan dia. Tu cerita lain. Macam doktor, tak salah dia nak beritahu orang, saya doktor, supaya orang tu selamat mudah-mudahan dengan asbab dia mengubat orang tu. Tapi yang tak sampai pada makam itu, jangan pandai-pandai dakwa-dakwi lah. Takut tempat dia, takut apa? Go to hell. Maknanya pergi ke neraka. Saya bukan menyumpah tu, saya nak cakap bahasa Inggeris. Pergi ke neraka, go to hell, kan? Betul? Baik. Maka disebutkan
wa himmatu fima yuqarribuhu min rabbi alayya, kemudian la yusirru 'ala al-hafwah. Ni dia tak mengeluang benda-benda yang sia-sia lah, dosa, benda dosa. Dia hafwah ni dosa lah, dan juga membawa maksud benda sia-sia. Dia tak biasakan diri dia dalam keadaan sia-sia banyak. Budak-budak zaman sekarang ni dengan gamenya, dengan TV-nya, dengan movie-nya, dengan cerita Koreanya, ya Allah, kadang berepisod-episod sampai solat pun dilewat-lewatkan sebab nak tengok cerita Korea. Innalillahi wa inna ilaihi. Antum bayangkan tengah tengok-tengok Allah tarik nyawa masa tu. Macam mana Antum tak risau ke keadaan tu? Peliklah orang zaman sekarang ni. Macam mana dia boleh tenang sedangkan dia tak tahu mati di bila? Aku confuse, mana dapat tenang ni? Boleh ajar saya tak? Saya nak belajar lah. Macam mana korang boleh tenang sedangkan korang tak tahu mati bila? Matikan handset ya. Kalau boleh silentkan handset dalam pengajian. Baik. Maka dia sebutkan la yusiru 'alal hafwah. Hafwah ni pertama maknanya saqtah wa zallah ataupun zallah, akhta'a, boleh berlaku. Saqtah ni tersalah, tersilap, masuk semua. Wala yuqdibu wala yuhjimu, dia tidak orang panggil bermaksud dan tidak pula mencegah kerana hawa nafsu. Wala yuhjimu bi muqtada syahwah, maknanya kalau dia nak apa ni, bila nampak budak dekat tepi jalan main gitar tu datang, "Hei, jadi ahli neraka." Tu orang panggil menyerang. Kan, nampak perempuan seksi, "Hei, telanjang lagi baiklah." Jangan macam tu. Dia bukan begitu sikap ahli murid. Berbeza kalau dia duduk macam murabi-murabi, orang yang memang datang pondok dia nak mengaji, nak minta ditarbiyah, itu lain sikit. Dia akan direct lah, sebab dia nak, betul tidak? Bila dia nak, maka kita bagi direct lebih cepat supaya dia faham. Tapi kalau kita jumpa orang kat luar, jangan terus pung begitu. Dia tidak. Wala yuhjimu. Qarinul wafa'i wal futuwah, dia itu teman setia. Al-wafa, dia bila sebut wafa ni, dia sebenarnya maksud wafa ni al-qiyam bi anshitati li yatahaqqaqu ahadul hajiyat ataupun ahadul ihtiyajat. Orang panggil wafa ni melaksanakan sesuatu dengan melakukan usaha untuk hajat itu tercapai ataupun keperluan itu tercapai. Maka bila kita bersama dia, kita nampak dia tu nak orang panggil, kita bila bersama dengan dia, kita rasa orang yang bersama dengan kita tu mengiring kita untuk mencapai sesuatu tujuan. Kadang-kadang kita ni bila mengaji, ada setengah-setengah tempat ataupun kita pergi kat masjid-masjid kadang nak ambil faedah, kita tak rasa feel tu, qarin itu. Maksudnya tak nampak dia tu nak tarik betul kita untuk ubah, untuk capai sesuatu. Kadang-kadang habis. Mana? Kita tak rasa macam aku nak ke mana? Dia tak. Qarinul wafa. Orang yang nakkan Allah, yang berjalan di jalan Allah, dia jadi sahabat yang bila kita bersama dengan dia, kita rasa terbawa kepada sesuatu yang semakin naik, semakin naik, semakin naik. Qarinul wafa. Wal futuwah, hamiyah, dan mempertahankan kita, marwah kita, mempertahankan kita marwah. Dia tak mau kita sebagai orang Islam jatuh marwah kita sebagai seorang Muslim. Di sini ditulis teman yang setia dan mulia saja diterima. Sebab syarahnya tu panjang sikit lah tu, futuwah dengan wafa itu. Saya dah syarahkan sikit tadi tu, cukup dah kot. Sebab takut panjang sangat nanti. Haliful haya'i wal muruwah. Dan dia juga sahabat yang pemalu dan menjaga kehormatan. Yunsifu kulla ahadin min nafsihi, dan dia itu memenuhi, sentiasa memikirkan hak orang lain untuk dipenuhi. Wala yantasifu laha min ahadin, dan dia tidak pula menuntut kadang-kadang hak dia daripada orang lain. Maknanya dia sibuk nak menyelesaikan hak orang lain yang di atas dia. Maknanya hak yang terbeban orang lain, yang terbeban atas dia, dia nak selesaikan hak itu. Dan dia tak sibuk dengan menuntut hak dia. Bila kita mengaji memang guru kadang bila buka kitab, bila dia ajar adab, dia beritahulah ada adab hak-hak guru. Tapi jangan bersangka buruk macam dia tuntut sangat pula hak dia pula. Itu untuk kita amalkan.
Boleh faham tak? Baik. Tapi dia tu sibuk. Dia nak orang itu sebab bila dah dihantar pada dia atau berkawan dengan dia, hak dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sifat tu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan apa dia? Mana tadi? Wala yantasilaha min ahadin in u'tiya syakar. Bila dia dapat sesuatu mesti syukur, dan syukurnya sempurna. Syukur yang sempurna iaitu apa? Syukur dengan ilmu, kemudian syukur dengan hal, kemudian syukur dengan amal. Syukur dengan ilmu iaitu dia tahu, dia sentiasa bila dapat nikmat dia nampak dulu hakikat yang memberi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifu annal mun'im huwa Allah. Annal mun'ima huwa Allah. Terus yang memberi ini adalah Allah, dan dia berterima kasih pada orang itu kerana Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Allah, Nabi suruh kita berterima kasih pada orang tu walaupun hakikat yang memberi Allah. Itu adab kita bila orang tu memberikan sesuatu pada dia, terima kasih pada dia. Kemudiannya syukur dengan ilmu, syukur dengan hal. Hal pula ditunjukkan gembira. Kan itu maulid itu, guru-guru kita, ulama-ulama Ahlussunnah, dia buat benda itu sebab itu salah satu contoh nak menunjukkan gembira. Nikmat yang paling besar apa dia? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang, maka kita buat majlis yang mana tidak melakukan benda-benda yang di dalam majlis itu benda-benda yang mukhalafah. Bacaan Quran dalam itu, tazkirah, qasidah, benda itu tak ada masalah. Faham tidak? Qasidah-qasidah yang dibaca, selawat-selawat yang dibaca, kemudian bila kita berdiri, semua itu ada perbahasan ulama, dan tidak ada yang mengatakan ianya sesuatu yang tidak betul. Yang hanya orang kata nama baru, maulid. Istilah tu aja baru. Orang berhimpun. Maulid ni apa maksud dia? Orang berhimpun untuk ingat Nabi. Apa masalah dia? Apa hukum berhimpun? Ni kita berhimpun ni, antum pergi kedai kopi, berhimpun kat kedai kopi, apa hukum? Hukum asal. Harus. Jadi kenapa bila kita nak berkumpul, nak berselawat dengan Nabi, oh itu peranjat pula gitu. Hukum dia harus. Nak berhimpun, bahkan dalam himpunan tu selawat, qasidah, Masya Allah. Saya teringat qasidah yang pertama sekali saya feel bila pergi Hadramaut, dia masuk tu dalam hati saya. Iaitu qasidah yang ditulis oleh penulis kitab ini, Habib Abdullah Al-Haddad. Yang baca tu ada seorang sahabat masa tu baca. Bila dia baca tu, saya tengah duduk tu, saya dengar tu, dia baca, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Saya kat situ tu, wahai Tuhanku, wahai yang memilikiku, rajaku yang memilikiku, engkau tahu keadaan aku. Wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali. Kau tahu keadaan aku daripada keresahan-keresahan dalam hati aku dan kesibukan hatiku pada perkara-perkara dunia. Allah, bila saya dengar tu, dia macam macam anak panah, masuk dalam tu. Itu yang saya terus. Saya tak banyak qasidah apa, tanya anak murid saya, dia orang lagi banyak hafal. Saya hafal tu je, qad kafani je. Sebab yang tu saya feel. Yang lain tu bukan tak feel, tapi yang melekat yang itu. Rezekilah, alhamdulillah. Saya teringat arwah Pak Teh saya, Kiai Haji Saleh, anak kepada Kiai Haji Abdul Rahman, atuk saya. Pak Teh Saleh saya ni, dia kalau saya pernah ikut dia bila saya balik daripada Yaman, sebelum pergi Mesir, saya ikut dia ke mana-mana. Dia pergi, kalau dia pergi satu negeri, 7 masjid tak kurang, dia akan pergi kat situ betapa. Sebenarnya iktikaf. Tapi orang lama kata, Pak Teh nak pergi betapa. Kita pun duk fikir, ni mesti dekat gunung ni. Ikut masuk masjid. Tak apalah ni. Oh ni iktikaf Pak Teh. Iyalah. Orang lama macam Pak Teh ni panggil betapa. Niatlah iktikaf. Niat iktikaf dia duduk 7 masjid. Setiap negeri dia pergi 7 masjid. Jadi arwah Pak Teh saya ni, kalau dia semayang hajat, bila dia nak bagi, nak turunkan ilmu, maka bila dia semayang, Allahu Akbar, semayang hajat. Habis semayang hajat tu, dia pun baca, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Allah hayyun. Saya yang kat belakang sambut, Allah hayyun, Allah maha hidup.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Oh, saya kat belakang Allah hayyun. Memang itu yang amalan untuk saya. Mana bila kita minta pada Allah, ya Rabbi, belum bertawassul dengan Nabi kita, minta Allah kabulkan hajat kita, kita sebut Allah Maha Hidup, Allah Maha Hidup, Allah hayyun, Allah hayyun kat belakang. Lepas habis tu, dia pun ambil kain syal ni. Dia tak pandang pun belakang, dia campak. Dia campak kena kepala aku. Belakang. Dengar Pak Tih baca. Allah ghalibun ala amrihi kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli kam min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan katsiratan biiznillah ya qawiyyun matin ya dzal jalali wal ikram bihaqqi la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yasin hamim ain sin qaf haq gantung lidah. Baca. Bila kita punya rezeki kita dapat. Saya dengar tu, saya pun tak sangka saya boleh baca. Allah ghalibun ala amri kataballahu la aghlibanna. Habis baca tu, baca sekali lagi, lupa Pak Tih. Sekarang baru boleh tulis. Yang first tu kalau kau dapat baca bila aku baca kap, engkau punyalah tu. Macam tu lah. Jangan bangga apa-apa, maknanya kita syukur. Datangkan syukur. Allah mudahkan. Kerana itu Allah ni maha kuasa. Usaha kita tak beri bekas. Usaha tu ada, tapi dia tak menjamin natijah. Maka dia buat begitu. Lepas tu kan habis semayang kan dia campak lagi. Dia baca. Dia baca. Kadang-kadang dah bertambah 2-3 orang. Jadi kalau dia campak kena yang sebelah tu, dia baca lah. Dia baca orang tu lah. Dia gitu. Dia main campak aja. Jadi kadang-kadang tu ada yang mengelak. Sebab takut kena marah lepas tu kalau tak baca. Ada yang boleh baca. Saya selalu yang menyondol lah. Bila dia mengelak, aku yang ambil. Kau tak nak sudah. Inilah kelebihan bila kita daripada sekolah Arab. Jadi bila kita dengar mudah nak mengingat. Jadi gitu. Sehinggalah dibawa saya letak kat kubur. Lepas tu dia letakkan saya dekat air sungai. Letak bawa paras hidung. Semuanya itu tak ada apa-apa. Just practical tasawuf untuk meletakkan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kat rumah pun mak bapak tak ada seseorang tinggal, semua lampu kita buka. Bunyi duduk. Rumah kau pun kau takut. Kadang duduk dengar bunyi kat dapur. Alamak. Lepas tu dia tengok YouTube dekat dapur tu orang campak-campak pinggan hantu. Tu yang dia takut. Apalah. Baik. Normal lah tu, jangan rasa malu, normal lah tu. Perasaan takut tu kena buang. Itu tasawuf, belajar tasawuf tu bagi buang benda tu. Tauhid, percaya, akidah, pegang. Rasa tu tasawuf. Duk mari takut dengan makhluk tu, nak selesai dia ilmu tasawuf. Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik. Wa in muni'a sabar. Tadi ilmu hal kena gembira, last sekali dengan amal. Amal tu maknanya mata kita gunakan nikmat dia untuk apa, tangan kita untuk apa, kaki kita untuk apa. Baik. Seterusnya maka dia sebutkan mana tadi? Syakar. Wa in muni'a sabar, bila dihalang dia tak dapat sesuatu, sabar dia. Tak ada mendesak. Wa in zalama taba wastaghfara, bila dia membuat kejahatan atau kezaliman, maka dia cepat memohon ampun pada Allah dan makhluk. Wastaghfara, bukan tangguh-tangguh. Wa in zulima afa wa ghafar, dan dia bila dia dizalimi, dia akan mudah memaafkan dan mengampunkan. Taib. Yuhibbul khumula wal istitar, dan orang yang nakkan Allah ni biasa sifat yang akan tertonjol juga, dia suka orang panggil bersendirian dan bersembunyian. Bukan dia sembunyi apa, dia rasa tenang bila dia bersendirian dengan Allah berbanding dengan makhluk. Wa yakrahu zuhur wal ishtihar, dan dia tidak menyukai orang panggil ketonjolan dan kemasyhuran. Lisanahu an kulli ma la ya'nihi mahzunun, lidah dia daripada perkara yang tak berfaedah, orang panggil apa, yang tidak bermanfaat tu terjagalah. Mahzunun ni tertutup. Maknanya Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebaik-baik Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah bagi dia. Maka buat yang berfaedah. Baik, tak suka nak dengar lagu-lagu yang berfaedah. Ajar anak-anak kita jangan dengar lagu apa yang mengarut-ngarut dan sebagainya.
TV cerita-cerita, banyak tengok benda yang elok. La yudahinu fid din wa la yurdil makhluqin. Dan dia itu tidak menjilat, membodek dalam urusan dalam urusan agama. La yudahinu fid din wala orang panggil yudahinu ni maksudnya macam orang panggil menjilat dalam urusan agama ni, kena faham bukan pasal agama tu, tapi bila dia tu bersama orang-orang contohnya besar, pemerintah, pemimpin atau sebagainya, dia tidak orang panggil main-mainkan agama tu kerana nak memuaskan hati orang yang berkuasa itu. Ni tak boleh. La yudahinu fiddin, tak ada. Macam Imam Malik bab nak mengaji, saya pernah cerita kan, Imam Malik, Khalifah Sultan Harun Ar-Rasyid perintahkan dia untuk datang ke istana mengajar dia, khas dia dan anak-anak. Imam Malik kata, ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Beritahu wahai utusan kepada khalifah, ilmu didatangi bukan dia datang. Dia nak mengaji, mari datang pondok aku. Tu Imam Malik cakap, berani orang zaman sekarang nak cakap begitu, memang habis pondok engkau. Tapi Imam Malik kata, ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu didatangi bukan dia datang pada engkau. Tapi Khalifah Harun Ar-Rasyid pemimpin yang calang hebat dan tawaduk. Cuma dia bercakap sekadar menjalankan dia sebagai khalifah, dan dia sangat kasih pada Imam Malik. Maka ketika tu bila disampaikan pada beliau, Harun Ar-Rasyid senyum. Dia kata, baiklah, sampaikan salam pada Imam Malik, katakan pada beliau, aku akan datang ke tempatnya. Cuma berisan pada beliau, sediakan tempat di bahagian depan untuk aku dan anak-anakku. Bila sampai pada utusan, alhamdulillah wahai imam, khalifah akan datang sendiri ke tempat imam untuk belajar dengan imam. Cuma dia pesan minta tolong kalau boleh ada kosongkan di bahagian depan sebab dia dan anak-anak nak duduk. Maka Imam Malik pun senyum, ahlan wa sahlan. Cuma beritahu pada khalifah, dia datang awal dapat duduk depan, dia datang lewat duduk belakang. Berani cakap gitu. Aku tengah nak try ni. Mudah-mudahan Allah pemudah. Tapi ingat, Imam Malik cakap begitu bukan belagak. Tidak ada. Kita kalau macam saya sendiri masih lagi ada feel macam belagak. Dia cakap tu kerana haibah ilmu. Kalau dapat zaman tu betul-betul orang macam tu, ya Allah berkat ilmu insya-Allah. Tu pasal lahir Imam Syafi'i daripada didikan Imam Malik. Masya-Allah. Maka disebutkan apa dia? Imam Syafi'i ni, Imam Malik angkat dia sebagai seorang yang layak beri fatwa umur 15 tahun. Anak-anak kita umur 15 tahun buat apa? Tingkatan 3. Buat apa kamu dia 3? Duduk melepak umur. Baik. Maka disebutkan mana tadi? Wala yudahin fid din wala yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Dan dia itu tidak akan redha makhluk dalam murka Tuhan semesta alam. Kalau ada makhluk bersama dengan dia menyebab undang murka Allah, dia tak akan redha, dia tak akan terima. Bahkan dia akan cuba membetulkan ataupun dia tinggalkan kerana membawa kepada undang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'nasu bil wahdah, dan dia merasa tenteram bila duduk berseorangan, wal infirad, bila dia bersendirian dia rasa tenang dengan Allah. Wa yastauhishu min mukhalatatil ibad, dan dia rasa rimas bila bercampur dengan makhluk. Ini sikap orang yang hati dia hanya nak Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa rimas dan dia hanya sekadar melakukan perkara yang perlu saja, kemudian dia tinggalkan makhluk. Makhluk ni macam-macam jenis orang. Lagi-lagi kalau pergi pasar, pergi mall, kan macam-macam orang kat situ. Dia tak boleh. Kalau pergi tempat-tempat tu dia rimah, dia dah balik je. Kadang-kadang dia duduk dalam kereta je. Kecuali ini betul-betul daripada ilmu. Ada juga yang tak buat campur bukan pasal ilmu. Dia memang rimah. Dia introvert, orang panggil. Introvert. Introvert. Ataupun dia ada gangguan. Dia kadang-kadang kena gangguan, dia bila campur orang dia jadi macam, orang panggil apa? Apa tu? Anxiety. Itu ada. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Hasil daripada keinginan yang kuat kepada Allah menyebabkan dia nak bersendirian dengan Allah dan dia rasa rimas dengan makhluk. Pegang tu, faham molek tu. Kalau kita ni keinginan dengan Allah pun tak ada, tetapi tak nak campur orang, saya lah tu. Aku tunjal dari betul. Jangan mudah sangat letak diri kita kat situ. Baik. Mana tadi? Wala talqahu illa ala khairin ya'maluhu, dan dia itu tidak pula seorang mendapati kecuali dia dalam keadaan buat baik. Maknanya orang takkan jumpa dia kecuali dia buat benda baik, au ilmin yu'allimuhu,
atau jumpa dia buat benda baik, atau jumpa dia mengajar. Kalau jumpa dia mengajar. Kalau duduk dengan dia bagi tazkirah. Maknanya kerja dia tu je. Tak ada bila depak dengan dia, beg tangan yang baru dah keluar belum? Dia tak ada cerita waktu. Bukan kat sini, jangan terasa. Kan? Kalau terkena nak buat macam mana? Kau nak marah aku? Ubahlah. Tak adalah. Maksudnya benda tu pun tak salah pun kalau nak tanya, beg tangan yang baru lah, jangan menguasai kita, sudahlah. Tapi kalau orang yang betul-betul nakkan Allah ni, dia suci hati dia, kita tak jumpa dia kecuali dia buat benda baik, atau kita tak jumpa dia kecuali dia tengah mengajar ilmu yang benar. Baik. Yurja khairuhu. Bila kita duduk dengan dia, kita macam ada something dalam hati kita, kita mengharapkan kebaikan yang Allah beri pada dia. Kita bersama dengan dia tu sebab apa? Sebab kita nak dapat kebaikan. Kita mari macam tu. Bukan kita bersama dengan dia sebab dia ada bagi duit kat kita. Boleh faham tak? Maknanya bila kita bersama dengan dia jadi glamour. Yalah, kalau jalan dengan Cristiano Ronaldo contohnya kan, rasa glamour. Bukan sebab tu. Tapi kita duduk dekat dia kerana kita mengharapkan kebaikan dia. Wala yakhsha syarruhu, dan kita tidak takut kejahatan dia. Maknanya bila kita duduk dekat dengan dia tu, tak rasa macam dia tu akan bunuh kita ke, curi duit kita ke, apa ke. Kita tak ada rasa benda tu. Kita rasa selamat bila duduk dengan dia, bahkan rasa selamat. Baik. Wala yu'zi man adha, dan dia tidak mengganggu orang yang mengganggunya. Wala yajfu man jafah, dan dia tidak menjauhi orang-orang yang apa ni, wala yajfu man jafah, dan dia tidak menjauhi orang-orang yang nak menjauhi dia. Kan dakhlati turma bil hajari, seperti pokok yang mana kelapa, pokok tamar yang bila dilemparkan padanya batu, maka pokok tamar tu tak lempar batu, dia lempar pokok buah tamar lah, buah kurma. Lempar tak baik, dapat baik. Wa kal ardi yutrahu 'alaiha kullu qabihin wa la yakhruju minha illa kullu malihin. Seperti bumi ni, banyak orang tanam benda-benda tak elok dalam tu, buang benda tak elok dalam bumi, tapi yang keluar daripada bumi sesuatu yang elok dan berguna dan bermanfaat. Malih ni maksudnya masin. Yang keluar tu benda masin. Maksud benda masin ni, benda tu kita boleh guna dan manfaatkan. Boleh? Taluhu anwaru sidqihi ala zahirihi, maka cahaya keteguhan dia, sidq ataupun kejujuran dia itu memancar daripada jasad dia tu, dan hampir-hampir wa yakadu yufsihu ma yura. Kadang-kadang hampir kita nampak benda tu memancar dari jasad dia, hampir-hampir wajah dia terlihat bersinar terang kerana sesuatu yang tersimpan di dalam hati dia. Waji amma yudmiru fi sarairi. Ini kadang-kadang jangan nampak. Kadang-kadang Allah bagi tengok sekejap aja. Lepas tu kita tengok macam biasa je. Benda-benda macam ni kalau dapat, jangan lepas. Tapi bukan sebarang orang lah. Maknanya orang tu kita kenal dia, background dia mengaji, dia orang beramal. Kan kadang-kadang kita tengok ni banyak juga yang pakai make up. Kan? Pakai make up, bubu-bubu, muka bersinar gitu. Bangun pagi suami pun melompat, dia ingat bukan bini dia, sebab lain rupa dia. Baik. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah, maknanya usaha dan semangat dia kalau kita nampak hanya nak mendapatkan redha Tuhan dia. Kita tak nampak usaha dia pada benda lain, benda cari dunia ke, benda nak cari glamour ke, benda nak cari pangkat kedudukan ke, nak jadi jawatan ni ke jawatan ni. Kita tak nampak dia usaha ke arah tu, tapi kita nampak semangat dia dan usaha dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan amin. Wa hirsahu wa nahmatuhu fi mutaba'ati rasulih wa habibihi Mustafa, dan keinginan dan kebutuhannya, keperluannya hanya mengikuti Rasul, kecintaannya, dan juga yang terpilih iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang macam ni, dia akan rasa tahu dekat dengan Allah dan Rasul. Tu yang ada satu qasidah bunyi apa? Nasim habbat alaina min himal Mustafa, nasim fiha al-hana fiha dawa wa shifa. Apa maksud dia?
Nasim habbat alaina. Hembusan, dia tengah duduk berzikir tu, dia rasa hembusan yang sampai pada dia. Nasim habbat alaina. Mai mana hembusan tu? Min himal Mustafa. Datang hembusan tu dari pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasim fihal hana. Hembusan tu bila sampai dia rasa gembira. Fiha dawa wa syifa. Hembusan tu bagi ubat pada dia dan penyembuh bagi dia. Tu. Orang-orang yang betul-betul cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yata'assa bihi fi jami'i ahwalihi, maka memberi kesan dia mengikut contoh pada seluruh keadaan dia nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di Hadramaut duduk dengan para habaib sana, antara yang lebih-lebih lagi adalah Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz dan seorang guru saya Syekh Umar Az-Zaizat, yang mana mereka tu memang kalau kita lihat nampak dia nak ikut Nabi SAW. Hatta kadang-kadang makan macam Habib Umar, bila kita makan tu, saya pernah duduk makan dengan beliau, maka ketika tu dia kambing, makanan kambing. Maka bila nampak akhlak dia, subhanallah, maka kita duduk, kita pun dia tengok, oh sedapnya kambing ni, besar-besar pula tu. Dan Habib Umar ni dia cinta Rasulullah dan dia nak ikut semua. Sebab Rasulullah suka apa kalau makan kambing? Bahagian mana Nabi suka? Bahagian betis dia tu. Nabi suka bahagian betis. Jadi kalau dia ambil awal-awal, orang akan kata, bukan. Jadi Habib Umar buat macam mana? Dia kata ahlan wa sahlan, makan. Dia pun pegang kambing, dia pun bagi kat kita. Dia pegang kambing bagi kat kita. Kita kata Allah baiknya. Lepas tu tinggal yang betis tu dia ambil letak kat dia. Subhanallah. Kalau dia ambil awal-awal betis tu letak kat dia, mungkin orang subhanallah. Tapi bila saya tengok tu, Allah, nampak sangat dia nak buat semua yang Nabi suka. Nabi suka yang ni, dia nak ni. Mula-mula buat gitu dah. Lepas tu dia makan, kita pun makan jadi. Tapi saya tak selera sebab apa, tengok dia tu dah kenyang dah. Dia jadi macam kan, jadi macam seronok. Kita ni kan macam orang bercinta. Antum kalau bercinta kan nampak aja. Saya kan mandi tak basah, makan tak kenyang kan. Subhanallah. Cukup dah. Tengok aja wajah dia bila dia senyum aja. Allah, balik semangat. Orang-orang yang ahlillah ni, kalau kita dekat tengok dia balik tu semangat luar biasa. Itu wali min auliyaillah. Masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau kita jumpa orang tengok balik tak semangat mana? Ni bukan. Itu orang panggil balak. Ataupun takut apa nama. Wallahu taala alam. Baik. Maka tadi kata apa? Wa aqwali mumtasilan li amri rabbihil azim fi kitabihil karim. Ini semua ayat-ayat yang didatangkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Dijadikan orang-orang ahlillah banyak menjadikan panduan pada ayat-ayat ini, khususnya hubungan mereka dengan Rasulullah SAW yang membawa kepada hubungan yang sebenar, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah berfirman, kita baca saja ayat-ayat ni, antum boleh tengok pada terjemahan dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maknanya apa yang Nabi datangkan dia ambil, dan apa yang Nabi larang dia tak buat. Ini salah satu kaedah juga dalam usul fiqh, yang mana jangan mudah-mudah bid'ahkan orang. Sebab ayat yang datang, Nabi kata jangan apa yang aku datang ambil, apa yang aku datangkan ambil, apa yang aku larang jangan buat. Tapi kalau Nabi tak larang, di situ ada perbahasan dia. Jangan mudah-mudah kata orang ni mukhalafah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas tu ayat yang seterusnya, auzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tu ada punya ayat-ayat dia kat situ yang tadi mula-mula tadi surah Al-Hasyr, kemudian surah Al-Ahzab. Maknanya telah datang kepada kamu seorang rasul uswatun hasanah, iaitu contoh yang paling baik, liman kana yarjullah. Kita akan nampak Nabi itu sebagai contoh yang terbaik bila kita ada dalam hati kita nakkan Allah dan hari kiamat. Bagi orang yang tak nampak, dia ada something wrong. Kita boleh baca dekat situ, orang yang bila dia tak mau jadikan Nabi contoh pada kehidupan dia, dia lebih ambil barat dan sebagainya,
di situ sebenarnya keinginan dia sebenarnya wijdaniyah, rasa dia pada Allah dan kiamat itu terlalu nipis. Dan na'udzubillah kalau tak ada langsung. Baik. Wa may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa yang taat kepada Allah Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ini surah An-Nisa. Nama. Kemudiannya Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berjanji setia dengan kau wahai Muhammad, sebenarnya telah berjanji setia dengan Allah. Ini orang panggil bai'ah. Ini biasa banyak lagi tok-tok guru dia buat benda ni, dan dia buat bai'ah. Kadang-kadang anak murid tu terlalu insist nak menjadi anak murid dan nak menjadi orang yang sentiasa bersama guru, berkhidmat dengan guru, maka akan buat bai'ah. Nak berarti janji setia dan ianya menghubungkan dengan Allah, menghubungkan dengan Rasul, menghubungkan dengan Allah. Jadi jangan main-main dengan benda bai'ah ni. Kalau buat betul-betul. Maknanya tidak ada lain, apa-apa guru aku nak, aku akan bersedia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan aku. Jangan berkira-kira. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar kau mendakwa kau mencintai Allah, maka ikut Nabi Muhammad, itu dalil kau akan dicintai oleh Allah balik. Baru dapat balas. Ini tak ada, hidung tak mancung, pipi tersorong. Duk cakap cinta Allah, tapi Allah tak balas. Tepuk sebelah tangan. Nak tepuk dua belah tangan, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada setengahnya dah selewengkan, ikut Rasulullah, habis semua yang lain bid'ah, semua dibantainya. Yang bukan bid'ah pun dia kata bid'ah. Hatta kalau ada bid'ah pun bid'ah hasanah. Maka kena ikut apa yang difahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan hati-hati pada orang-orang yang mukhalafah, khianati perintah daripada Rasulullah, maka mereka itu akan apa? Ditimpa cubaan oleh Allah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Jangan main-main. Kan Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Yang Allah perintah kita, sambutlah sekiranya Allah dan Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan hati kamu. Majlis ilmu, majlis zikir, itu menghidupkan hati. Kalau tak, hati ni mati. Ini duk pergi pati. Na'udzubillah. Fatarahu fi ghayatil hirsi ala mutaba'atin nabi. Kamu akan nampak dia sangat-sangat tamak, sangat-sangat bersungguh dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumtathilan li amri rabbih, kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Quran, wa raghiban fil wa'dil karim, dan berkeinginan kepada janji mulia daripada Allah, wa hariban minal wa'idil alim, dan sangat takut dan lari daripada janji-janji azab Allah kepada orang-orang yang menjauhi Allah dan Rasul. Al-waridina fil ayat allati awradnaha, sebagaimana ayat-ayat yang telah kami bacakan tadi. Wa fima lam yuriduhu, dan ada lagi banyak lagi ayat-ayat yang kami tidak bacakan di sini. Mimma huwa fi ma'naha, yang membawa makna yang hampir begitu. Al-mustamilah 'alal bisyarah, yang mana membawa maksud apa? Yang mengandungi ayat-ayat itu khabar gembira. Wa bighayatil fawzi wal falah, dan puncak kejayaan dan kecemerlangan lil muttabi'ina lir rasul, bagi orang-orang yang betul-betul sungguh nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alan nadharati bighayatil khizyi wal hawan, dan menjauhi puncak kehinaan dan juga kerendahan, wal hawan lil mukhalifina lahu, bagi orang-orang yang bermukhalafah dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kita ni nak kena faham, jadikan diri kita ni hidup tak lama, betul tidak? Ini dah Rajab, Syaban, Ramadan, umur pun bila-bila masa. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Saya setiap tempat saya mengaji, walaupun tak banyak tempat saya mengajar, tapi satu benda saya bawa balik rumah benda tu. Ini bukan nak tunjuk baik apa, ini pesan guru-guru. Saya hanya melakukan apa yang guru pesan. Hati saya sebenarnya tak sampai pun. Kadang orang kata, kasihnya dia. Tak kasih banyak pun, kadang menyampah je. Tapi kita buat tu atas guru kita suruh. Jadi setiap kali kita pergi pengajian, kita jangan habis kat situ, balik
dalam doa kita, ya Allah, tempat aku mengajar sekian, berikanlah mereka husnul khatimah, ampunkan dosa-dosa mereka. Yang ini orang panggil supaya perhubungan tu bukan sekadar di dalam bangunan ini saja, bahkan di luar. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kalau macam saya ni tak apa lagi, mungkin hati saya berbolak-balik lagi walaupun kita buat. Tapi kalau orang tu memang dia kasih sungguh, jadi jangan buat dia sakit hati ataupun kecil hati. Sebab dia orang ikhlas sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh jangan buat semualah, sebab kita tak tahu kan, kita tak kenal kan. Jangan pula saya dah cakap tu, kita Ustaz Fadil okey kot, kita bantai dia. Jangan cek pasal. Betul ke? Pernah duduk dengan saya lama kat pondok macam mana kan? Hati-hati. Baik. Okey. Selesai kita baca doa. Doa khatam kita, insya-Allah doa khatam pada kitab ni. Amin kan? Baik, insya-Allah. Ini doa yang ada tertulis di sini. Maka Habib Abdullah mengkhatamkan kitabnya dengan doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallah alladhi la ilaha illa antal hannanul mannanu badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram an tarzuqana kamalal mutaba'ati li'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyina wa tumitana ala ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك هذه الجماعة في ختم هذا الكتاب اللهم بارك لهم واجعل أثر هذا الكتاب يدخل في قلوبهم يا الله jadikan kesan kitab ini masuk dalam hati-hati mereka ya Allah engkau mengetahui ada di kalangan mereka yang daripada awal sehingga akhir dan ada di kalangan mereka yang tidak dapat mengikut sepenuhnya ya Allah tapi percayalah ya Allah dan kami yakini engkau tidak kumpulkan kami di sini semua kecuali engkau nak memberikan sesuatu pada kami daripada rahmat-Mu ya Allah. Maka terimalah dan pandanglah wajah-wajah yang hadir ini ya Allah. Kalau ada yang sakit di kalangan mereka, sembuhkan ya Allah. Kalau ada yang mempunyai masalah di kalangan mereka, selesaikan masalah mereka ya Allah. Kalau ada yang sempit rezeki mereka, luaskan rezeki mereka, lebih-lebih lagi rezeki ilmu dan amal ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Kalau benar mereka jujur padamu ya Allah, mereka nakkan sesuatu kebaikan, kabulkan hajat mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah agar mereka semakin dekat kepadamu ya Allah dan tunjukkan pintu kepada mereka untuk sampai kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, penuhkan hati-hati mereka ya Allah mencintai-Mu, mengenal-Mu, mencintai-Mu, mengenal Nabi-Mu Sayyidina Muhammad dan mencintai Nabi-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtarna minal mukhtarin, Allahumma akhtarna minal mukhtarin, Allahumma akhtarna minal mukhtarin wa yubarik fina ya Allah ya Arhamar Rahimin fi hadzal khatm al-mubarak, khatm al-kitab adab سلوك المريد الذي ألف عبدك الحبيب عبد الله علوي الحداد. اللهم ارزقنا التواصل به، اللهم ارزقنا التواصل به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Kita habiskan disebut sini tammat hadhihi risalatu lil murid, sempurnalah risalah adab suluk murid ini bagi orang-orang yang nakkan Allah al-makhsus, yang mendapat keistimewaan min rabbih dengan Tuhannya al-majidi bitathbiti wat-ta'yidi wat-tasdidi wa kana bihamdillahi imla'uha fi 7 layalin. Habib Abdullah memberitahu sudah sempurna kitab ini dan dengan pujian kepada Allah kitab ini telah ditulis 7 atau 8 hari 7 layalin atau 8 min syahri Ramadan, iaitu dalam bulan Ramadan telah ditulis risalah ini selama 7 ke 8 hari di bulan Ramadan 1771 Hijrah. Sekarang kita berapa? 1445 Hijrah. Tengok, 400 tahun lepas, hampir 400 lebih, 400 tahun lepas kita dapat barakah dan insya-Allah 70,000 min hijrati sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Maka sempurna kita, alhamdulillah. Saya perasan ada di kalangan ni mungkin ada yang dah meninggal. Kak Zaimah, ada yang meninggal?
Dalam tempoh 11 tahun takkan tak ada yang meninggal. Panjang umur korang. Masya Allah. Bukan nak minta mati, tidak. Mungkin ada yang dah pergi. Mudah-mudahan Allah berkati mereka insya-Allah. Dan sentiasa doa saya mengiring mereka insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati semua. Dan saya ijazahkan kitab ni, Ajaztu lakum bima ajazani syekhi min al-Habib Ali As-Saggaf al-muntasib ila al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib al-Indonesia. Ia belajar kitab ni daripada pelajar Darul Mustafa Indonesia. Dan kemudian sanadnya bersambung kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan saya khatam ni juga ketika di Mesir dengan beberapa masyayikh, guru-guru saya yang mulia, Syekh Abdul Aziz Badran, Syekh Sa'ad Badran, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani, Syekh Ali Ahmad Taha Rayyan, Syekh Dr. Ali Juma, Syekh Amru Al-Wirdani, Syekh Sya'ban Al-Mandiri, kemudian Syekh-syekh yang lain, jami'il masyayikh في مصر واليمن, dan khususnya di Yaman, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Saya setiap tahun dulu ziarah, saya akan pergi rumah Habib Abdullah Al-Haddad, saya akan duduk di tempat dia mengajar anak-anak murid dia, dan saya akan baca kitab-kitab beliau dan semua kitab-kitabnya, alhamdulillah. Dan saya dapat juga sanad daripada keluarga Imam Al-Haddad di Hawi. Mudah-mudahan Allah memberkati antum dan mendapat ijazahnya. Ajaztu lakum, aku ijazah pada kamu, sebut qabiltu ijazah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka ijazah ini untuk membaca dan menyampaikannya setakat yang antum faham. Kalau masih kurang faham, rujuklah orang-orang yang dah faham benda ni. Jangan auta sendiri, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup setakat itu saja. Ya. Ini bukan apa, bukan bawa nak baca, tapi bagi bukti lah. Orang panggil kan, kadang-kadang orang zaman sekarang ni duk cakap-cakap tapi tak ada benda pun. Itu saja. Tapi bukan untuk bangga. Dan saya pun tak ajar anak-anak murid saya nak kena bagi, nak kena ana. Sebab kadang-kadang bila bertulis ni sangat jarang, kecuali bila guru ni tengok anak murid tu betul-betul telus, baru dia bagi. InsyaAllah nah. Jadi wallahu ta'ala alam. Kita akhir dengan selawat sikit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على جميع المعامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Jadi insya-Allah di masa akan datang, Kak Zaimah dah sebut tadi, antum macam mana ni? Subjek apa yang antum nak untuk sambung? Cetak semangat aja. Sebab Kak Zaimah suruh tanya. Suruh bincang. Macam mana antum rasa? Nak tasawuf juga ke? Tauhid ke? Fiqh ke? Apa? Tasawuf juga. Nanti kalau macam tu, nanti saya akan tengokkan kitab. Kita ambil kitab-kitab nipis macam ni juga. Ini pun dah 12 tahun. Kau bayangkan kalau tebal. Saya syorkan di masa akan datang, kalau saya datang, saya akan syarahkan dulu mabadik tasawuf dulu. Yang untuk akan datang ni, kalau ada saya di sini, saya ada perkara juga ni. Saya ni ada tawaran luar negara ni. Pensyarah ni, pensyarah. Tapi itulah, tengok anak-anak murid saya yang tua ni, kesian juga. Kan masing-masing nak. Jadi kalau saya tak terima yang itu, saya masih kekal di sini. Bulan depan kita jumpa insya-Allah. Tapi setakat ni macam itulah, janganlah bersangka bukan-bukan. Mudah-mudahan lah. Jadi saya kalau mula, saya mula mabadik. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Yalah, jadi pensyarah kampung orang tak hargai. Jadi pensyarah luar negara lah. Astaghfirullahalazim. Bukan sebab tu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ni kejap. Ni anak-anak murid saya ni nak pergi Yaman semua, doakan ya. Lupa pula nak minta doa tadi. Doakan ni ada 10 orang lelaki, 2 orang perempuan. Mana perempuan? Tak ramai perempuan, 2 orang perempuan. Jadi